Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita akan bincang satu tajuk yang ringkas dan mempunyai pemikiran yang agak simpel tetapi tidaklah semudah itu untuk diputuskan. Pada zaman dulu, masa saya muda-muda dulu, saya tak pernah dengar pun berbangkit soal persoalan nak pilih parti ataupun nak pilih calon. Kerana pada waktu itu, Encik Arun tak lahir lagi pada waktu itu tu, pada tahun 59 dan sebagainya. Pada waktu itu, yang jelasnya semua orang mengundi untuk parti. Tak kira lah sampai ada yang calon entah ke mana pun, duduk dalam ISA pun ataupun calon tu dianggap sebagai tak bagus pun, orang tetap undi parti juga. Tapi sekarang ni kita dapati sudah ramai orang yang berhadapan dengan persoalan, mungkin kerana kecelaruan dari segi parti ataupun begitu banyak parti-parti politik yang ada, maka adalah kedengarannya orang yang berpendapat dia kata dia pada kali ini nak pilih calon. Mana calon yang baik, yang boleh diharap, yang memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai, dia akan undi. Tetapi sebahagian yang lain, mereka berpendapat bahawa mengundi pilihan raya umum itu semestinya berasaskan kepada parti. Sebab parti itulah yang menentukan kedudukan, sedangkan individu dalam parti itu hanya mempunyai satu undi dan tidaklah banyak pengaruh sangat. Artinya sebelum ini kita telah bincang antara parti dan pimpinan dan sebagainya. Jadi ini saya rasa Encik Arun hari ini ialah hari terakhir sebelum kita berhadapan dengan hari mengundi, kan? Hari mengundi ini Sabtu ini, hari ini sudah hari Selasa. Jadi kita nak mulakan perbincangan ini dengan Cik Arun lah. Macam mana Cik Arun nak mula bincangkan tajuk kita ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Jadi kita teruskan perbincangan dialog negara kita untuk petang ini berkaitan dengan tajuk pilih parti ataupun pilih calon, ya, dalam pilihan raya yang kita akan adakan pada hari Sabtu 19 hari bulan November ini. Ya. Jadi kalau dilihat seperti mana yang Datuk terangkan dulu dari segi sejarah dulu, ya, kesedaran untuk pengundi-pengundi ataupun rakyat Malaysia secara amnya itu setiap kali menjelang pilihan raya maka masing-masing sudah ada, ya, pendirian masing-masing dari segi pemilihan parti untuk bertanding dalam pilihan raya. Ya. Jadi dalam konteks ini, trend ini saya rasa sudah lama. Sukar untuk kita membina suatu kesedaran pada masyarakat untuk memilih calon dalam pilihan raya. Cuma kerana perbezaan sistem politik ataupun sistem pilihan raya di Malaysia ini berbeza dengan negara-negara yang lain, terutamanya dalam konteks parti-parti politik ini sudah lama menjadi asas yang dominan dalam pemikiran masyarakat, ya, sudah maksudnya sudah berakar bagaimana mereka menentukan pendirian politik dan juga bagaimana fanatik masyarakat kita kepada sesuatu parti politik itu sehingga sukar untuk nak mengubah pendiriannya, kecualilah ada ketika-ketika yang tertentu apabila adanya suatu gelombang yang ditipkan oleh setengah-setengah pemimpin berasaskan kepada isu-isu. Jadi kita lihat dalam konteks ini, misalnya konsep
ya, kalau penyokong UMNO itu, ya, dulu, kini dan selamanya. Jadi dia akan berterusan, ya, sukar dia untuk memindah pemikiran dia untuk menyokong parti yang lain. Jadi kalau katakan sambutan dalam konteks yang sementara, misalnya perpecahan, serpihan daripada UMNO, ya, wujudnya Parti Senat 46, dan kemudian wujudnya Bersatu, ya, serpihan daripada UMNO. Jadi kita tidak melihat sesuatu yang boleh sampai kepada pemikiran masyarakat untuk kali ini kita memilih calon. Jadi ini pun dia bergantung juga, sebab dalam sistem politik kita ini dia agak sukar, ya, kalau memilih calon kemudian dalam proses untuk membentuk kuasa kerajaan. Jadi calon ini sebenarnya kemana dia nak pergi kalau kita pilih calon, ya, yang bukan berparti. Jadi ini menjadi masalah, dan kita pun tidak begitu berdedah tentang apakah dasar perjuangan calon tadi itu, walaupun dia kelihatan baik di kacamata masyarakat, tetapi dalam sistem politik, dalam sebagai ahli parlimen misalnya, ya, walaupun baik, mereka ini berkecimpung, ya, terkena dalam masyarakat dengan kerja-kerja kemanusiaan, misalnya saudara Abid Liu ataupun Uncle Kentang misalnya, tetapi apakah mereka ini dapat memenuhi requirement sebagai seorang ahli parlimen yang bertindak sebagai lawmaker, ya, yang terlibat dengan perbahasan tentang belanjawan, tentang polisi-polisi kerajaan, ya, menyampaikan hasrat, menyatakan kerisauan masyarakat terhadap dasar kerajaan dan sebagainya. Jadi barangkali tidak cukup, Datuk, ya, dalam konteks bahawa calon-calon ini, maksudnya pemilihan calon ini, barangkali tidak sampai kepada hasrat, melainkan kalau kita lihat dalam sejarah politik kita, misalnya Tan Sri Lee Lam Tai daripada DAP misalnya, jadi dia sebagai tokoh, sebagai aktivis masyarakat dan juga aktivis politik. Jadi kemungkinan kewibaan yang ada pada beliau, karisma yang ada pada beliau itu, kalau orang tak pilih parti, orang pilih calon, barangkali itu boleh berlaku, ya, kepada Tan Sri Lee Lam Tai itu. Jadi ya, sebab apa? Sebab dari sudut credibility sebagai seorang individu dan juga keberadaan dia dalam parti itu membuat kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih calon. Ya, jadi kalau dia bertanding bebas sekalipun, barangkali orang akan memilih dia sebagai calon, bukan parti. Ya, kalau dia tidak bertanding atas nama parti pun, ya, kalau dia bertanding atas nama individu atau calon, ya, maka keberangkalian, ya, pengundi-pengundi yang telah lama kenal hati budi dia akan memilih calon seperti itu. Itu dulu, Datuk. Okey. Terima kasih Cik Arun. Kalau Cik Azhar nak bincang sama atau Cik Zul, dia boleh, mereka itu bolehlah. Azhar ni dah buka dia punya mic tapi dia tidak munculkan diri. Tapi kalau dia rasa nak bincang, okey, silakan. Macam ni Cik Arun. Mungkin sekarang ini mengapa berbangkit soal kecenderungan untuk memilih orang tetapi bukan parti, ada kemungkinan antara parti-parti yang banyak itu sukar untuk kita bedakan. Misalnya, siapa diakah yang boleh membedakan antara dasar UMNO, Barisan Nasional dengan dasar Bersatu dalam PN? Jadi orang kata macam seolah-olah hanya satu parti. Seolah-olah hanya satu parti yang sama. Sebab itu orang jadi keliru nak pilih parti mana misalnya. Misalnya antara PAS dengan Amanah, macam satu parti yang apa sahajalah. Oh, kita ada Datuk Gas di sini, ya. Datuk Gas bolehlah bagi komen lebih awal. Biasanya Datuk Gas datang di pertengahan. Jadi dia komen tu akhir-akhir.
Jadi Datuk Gas, Cik Arun sudah pun membincangkan tajuk kita ini. Bagi Cik Arun, trend untuk memilih parti itu semacam satu trend yang berlanjutan sejak daripada zaman dulu sampai sekarang, kerana kita tidak tahu orang yang baik pribadinya, mungkin politiknya entah ke mana, dasarnya tak tahu ke mana, apakah dia boleh faham tentang dasar yang patut dibawa dalam parlimen. Kita tiga ni tak pernah jadi ahli parlimen ni kan. Saya dulu ada sipu saya seorang, dia kata kesukaran di parlimen itu bukannya bercakap dalam dewan pada waktu persidangan yang besar. Dia kata orang parti dia pada waktu itu, bila bercakap dalam persidangan itu, masing-masing hebat. Tetapi bila masuk dalam jawatan kuasa, jadi masuk dalam jawatan kuasa yang dia lebih detail dan sebagainya, dia kata tidak semua orang mempunyai kebolehan. Datuk Gas, cuba buka silat sikit. Ya, sebenarnya jika kita melihat pengalaman demokrasi Malaysia lah pada tahun 55 hingga hari ini, kita telah amati warisan sistem politik yang diimport kan, demokrasi. Dan sebenarnya sebelum itu negara kita tidak menyediakan siapa pun. Pihak penajah tidak menyedia masyarakat umum ataupun segelintir pemimpin. Mereka mentadbir hingga merdeka. Lepas itu, bulat-bulat lepas negara mewarisi sistem politik demokrasi yang mereka sendiri tidak mengamalkan semasa menjadi penjajah. Itu satu pelik. Tapi itulah kekangan dan desakan ataupun pengaruh dunia zaman itu, kerana semua penjajah, kalau tuan-tuan baca daripada United Nations Act semua tu, mereka bersama, tidak apa sama ada British ke ataupun Belanda ke ataupun France ke ataupun American ke ataupun Belgium, Germany, Spain, mereka semua ni penjajah. Maka dipersetujui di peringkat mereka bahawa dunia ketiga mesti warisi sistem demokrasi. Pakatan Anglo-Saxon. Dan ingat Caucasian. Dan kita meneruskan satu sistem yang mengatakan bahawa rakyat itu mengetahui selok-belok pengurusan pentadbiran kerajaan, which is national government. Beza daripada pengalaman mentadbirkan parti dan sebagainya. Dan kita meneruskan tiap-tiap 5 tahun diberikan tangkapan bahawa negara boleh maju dengan menukarkan kerajaan atas partisipasi parti yang dipilih oleh rakyat hinggalah hari ini. Soalan hari ini, kalau kita lihat, kita menghadapi keadaan di mana pada zaman 57, kita tidak ada berapa fakta yang ada sekarang. Pertama, keadaan dahulu adalah dikuasai ataupun dianuti pengalaman politik oleh mereka bangsawan, the elites. Hari ini, kita lihat semalam, budak muda yang pakai baju coklat, bersilang kaki di kanggo, cakap tentang kenegaraan. Maknanya, mereka telah bersuara, dan soalan samanya mereka bersuara dari segi pengalaman ataupun dari segi rasa hati ataupun pemahaman yang diajarkan oleh pihak-pihak tertentu supaya menyuarakan pemikiran begitu. Yang kedua, ketika masa 57, keadaan ekonomi tidak menjadikan satu pertandingan ataupun diberikan pada orang Melayu kekuatan begitu. Maka kita telah sentiasa bergantung kepada pihak-pihak yang tertentu untuk mendapatkan dana politik. Demikian hari ini, tajak tahun 2008, 2014 ya. 14, 16, 22. Kita akan melihatkan suasana demokrasi Malaysia berbeza. Kerana orang tua macam profesor ni tidak lagi menjadikan pencetus ataupun pengaruh pada negara. Kita ada second, third generation yang masuk politik
Yang mereka tidak ada pengalaman dalam parti politik, tapi hanya bersuara berteraskan kepada kemahiran dan juga pengaruh platform yang dibuka yang diletakkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita tahu, kita tak payah menafikan, kita boleh sebut di sini bahawa perancangan rejim change pihak asing telah mula pada 2002. Ini tak tahun. Kita lalai, tapi mereka mengakui bahawa mereka ingin melihatkan perubahan kerana ada satu parti yang lama, katanya lah. Namun demikian hari ini, apa cabaran kita? Parti ataupun individu? Soalannya patut terbalik. Bukan parti, bukan individu. Di Amerika, tuan-tuan sekalian, saya belajar sana, pengalaman dan pendidikan dalam perlembagaan negara, Constitution of America dan the Founding Fathers menjadikan salah satu sukatan pendidikan sekolah hingga universiti. Ya, itu mandate. Kalau tak pas, liberal arts. Malaysia di sini, Cik Nordin, Cik Harun beritahu saya, adakah pendidikan perlembagaan menjadikan sebahagian daripada pendidikan sekolah universiti? Tidak ada. Ini jadi masalahnya hari ini kita lihat. Kita lihatkan bila kita mengatakan parti ataupun, kita mengingatkan kalau kita melihatkan memilih parti saja, mungkin semua parti sama. Tapi Malaysia unik. Parti Malaysia ada parti yang agung yang berkorban untuk mencapaikan kemerdekaan, tapi dalam watan sejarah kita, bukan Amerika, di mana susun atur politik, perjanjian Covenant Merdeka dan sebagainya menjadikan trust founding father. Hari ini ada usaha mengenepikan itu semua sekala. Kerana maknanya kita gunakan hari ini, tuan-tuan dengar, human rights lah, apa segala-galanya yang tidak langsung ada kaitan dengan negara kita. Ini jadi masalah pada orang muda. Mereka terdedah kepada pengaruh-pengaruh ilmu yang barat. Bukan silap, tetapi wajarnya jadi masalah hari ini. Kita lihat hari ini, politik telah berubah daripada 2018, di mana ada satu parti dan parti majoriti ada 4 pemimpin diberikan pilihan. Tapi kalau hakikatnya, semua tu ahli lama tu. Ya, semua main satu parti ibu pada mana? Pada UMNO. PAS pun main pada UMNO. Kita tahu bagaimana British CIA buat kerja. Dia kena lihat bahawa bila orang Islam bersatu, mereka masuk jarum. Itu satu hakikat. Hari ini bagaimana nak selesai? Pada saya hari ini kita bukan krisis yang most optimal. Kita adalah keadaan krisis. Krisis pilihan masa hadapan negara di mana bangsa majoriti menjadikan put in the corner. Put in the corner tanpa kita ketahui, mereka tidak boleh baca ataupun tangkap plot-plot yang tertentu, maka hari ini kita menjadikan fate akan beli. Soalan tu ada Prof tanya, parti ataupun individu. Hari ini kita mesti dua. Di mana maknanya kita di mana survival kita. Hari ini kita ada 3. Survival kita, security kita. Nak cuba inovasi ni bukan. Kerana kita mungkin hilang semua. Namun demikian pada saya, mungkin menjadikan satu lesson lah pada bagi kita. Kali ini kena berubah. Kali 2 kali dah berubah, tak bertukar, maka kita sendiri tak dapat kembali pada keagungan bangsa yang teraskan Avatar. Padahal saya kata Avatar kerana semua parti lain tak pakai Avatar. Walaupun dia parti Melayu. Wahal yang original tu, kalau kita akan dapat kaji Profesor Muhammad Aqib Al-Atas mengatakan, Avatar itu bagi trust dahulu. Allah, bangsa, tanah air. Bangsa tu bukanlah asabiah yang sempit. Tidak. Dia tahu memberikan. So hari ini kalau tidak ada ilmu dan tidak ada kekainan kepada trust negara kita, kita mungkin menghadapi second round of political crisis. Karena coalition kita tidak matang. Satu, ya, dia beli float. Dan mereka tidak setia. Mereka punya foundation, political morality itu tidak ada.
everything is for the take, tukar dan sebagainya. Susahlah hari ini. Itu sebabnya hari ini kita pilihan kita antara masing-masing lah. Bagi kita lah, pada saya rasa negara mesti tegak sistem dia. Kita tidak mahu jadi macam Fiji. Tentang berlaku Fiji, di mana minoriti menjadikan kerajaan hari ini. Ya. Kerana orang haji bertelingkah dan sebagainya, dan sistem itu menjadi negara kita hari ini, akhir kata, banyak sangat pemerhati luar. Sekarang kalau dulu dia buat, tak mustahil hari ini dia dana lagi banyak. Cuba tengok pandang apa berlaku. Dari segi pemasangan lah bendera di Kuala Lumpur lah. Saya pun terkejut. Mana bayar duit ni semua ni? Itu maksudnya kalau parti menjadikan, hari ini kita tak mau, minta maaf lah pada sahabat Rafizi kita ni, is perception management game. Di mana sistem analitika, Cambridge Analytica berdasar dengan data, big data analysis dan AI, memainkan perjuangan politik perception. Ini jadi isu bagi kita, pada isu yang utama nak pilih yang terbaik ataupun membelikan parti saya terbaik berdasarkan daripada jualan perception dan sebagainya. Itu kita susahlah kerana pandangan kita, kebanyakan pada kita orang Islam Melayu harus pegang pada yang benar dan yang hak, bukan yang seronok yang suka. Tak boleh. So itu saya punya input lah hari ini. Terima kasih Datuk. Datuk Gas, saya rasa Datuk Gas kata orang Barat mengheret kita kepada sistem demokrasi liberal Barat tanpa memberi latihan kepada kita. Jadi mencampakkan kita dalam kolam tanpa diajar berenang terlebih dahulu. Kemudian krisis macam-macam sekarang. Datuk Nordin, boleh Datuk Nordin sambung dalam round yang pertama ini? Silakan Datuk. Ya Datuk, terima kasih. Saya pun happy tengok kawan sahabat saya, Datuk Gas. Dia ingat saya lagi, tak tahulah. Ingat tak? Ingat orang USC ni. Kami semua semua JKR. Kami memang geng Trojan. Dan apa ni, abang Datuk Gas dulu memang KSU saya dulu lah. Jadi okey, saya pun bila Datuk Gas kita masuk ni, saya pun boleh saya nak dia jangan philosophical sangatlah. Saya nak dia tolong saya hari ni dari isu pilihan raya kita Sabtu ni Datuk. Ya, kita fokus hari ni isu dia nak undi parti atau nak undi calon. Datuk Gas tolong bagi pandangan sekejap lagi ni jauh ke mana untuk result will be out by Saturday evening. Okay, what we should do now? Okay, jadi di segi naratif yang Prof Gas sebut, Dr. Gas sebut tadi, senario orang muda sebagainya. Jadi apa pandangan dia senario pada hari ini? Adakah orang pengundi kita yang peringkat muda, pertengahan dan juga orang lama tu, mereka nak undi parti atau calon? Okay, jadi sebelum kita dengar pandangan dia Datuk Prof ya. Jadi biar saya bagi sedikit pandangan untuk ulasan ni. Sebab saya ni calon bebas. Prof Gas. Jadi bila sebut calon bebas ni dah pasti saya akan favor kepada undi calon. Sebab saya tak ada parti politik. Tapi saya pun nak lebih rasional lagi lah ya, bukan itu isu ada di sini. Ya, pertama kali seperti mana saya sebut sebelum ini, nanti saya bawa selalunya ialah geopolitik di Malaysia. Kita kena dari segi geopolitik. Di Semenanjung khususnya geopolitik kita lihat adalah pengundi di luar bandar, di bandar dan antara luar bandar dengan bandar yang kita sebut dia pergi semi urban lah. Ya, jadi untuk tempat saya bertani Alostan ni masuk dalam kategori semi urban. Okey. Jadi bila saya pergi kempen lah, saya walk about, saya ada kempen, tak ada machinery, tak ada wang ringgit dan sebagainya. Itu kita sendiri kan. Jadi tidak ada peranjaan begitu, hanya duit sedikit saja. Jadi saya buat walk about. Jadi saya jumpa banyak sektor pengundi di Alostar ni. Saya masuk Pekan Cina, kalau tahu Alostar kan. Pekan Cina adalah suasana urban. Sebenarnya saya pergi ke kawasan taman sikit itu
di situ kawasan tu Melayu. Dia orang pun nak kata apa tu rural sangat tak juga. Dia orang ni antara urban dengan ni lah, betul lah orang Melayu. Orang Melayu. Ya, dan yang betul yang rural Ustaz ni susah cari, adalah kelompok-kelompok yang kawasan apa setinggan dan sebagainya yang saya sebut memang mentaliti cara hidup adalah pengundi rural lah tu. Jadi untuk Al-Ustaz ni yang semi urban dari segi geopolitiknya bercampur-campur, Datuk. Di bandar saya pergi, kebanyakannya orang bukan Melayu. Naratifnya mereka ialah mentaliti ialah PKR PH. Saya masuk sana, saya tanya tu, you nak apa sokong sebelah mana ni? Boleh yang muda-muda yang bukan Melayu kata kami sokong PKR. Jalur di sini PKR Al-Ustaz, PH maksudnya yang berbangsa Cina dah tu. Jadi dah preset mind dah mengenai ni, iaitu dia orang melihat parti dah tu. Apa ni mau parti. Jadi kalau lihat di Kuala Lumpur saya ingat lebih obvious lagi lah. Di wilayah persekutuan lah, kita tengok ada apa kawasan macam ada Mansara dan kawasan sebagainya lah tu kan. Ya, jadi Al-Ustaz ni saja ni is big. Jadi bila saya pergi ke Pekan Rabu, Al-Ustaz untuk Pekan Rabu kan is a Malay community. Dia orang ni nak kata rural pun tak juga. Mereka ni melihat lebih pada pada calon tu. Parti peranan, dia kata kalau apa parti memang dalam perkara mereka, tapi dia kata kalau parti itu tak calon yang mereka tak suka, jadi mereka jadi dilema. Semua nak undi apa dengan parti tersebut. Ya, jadi mereka kata mereka mungkin lihat pada sebab calon. Inilah peluang saya, Datuk, bila saya berkempen di sini, saya walk about di sini, saya kata inilah apa satu pilihan bagi mereka, tidak perlu fikir lain lagi. Tengok pada calon dan fikir sendiri. Al-Ustaz ada 7 calon, Datuk, untuk parlimen. Jadi saya kata antara 7 ni dua bukan Melayu dan 5 adalah orang Melayu kita sendiri. Saya kata kalau you pun memang nak ke orang Melayu jadi pemimpin, jadi wakil rakyat itu Al-Ustaz, jadi pilihlah siapa calon yang terbaik dia beritahu mereka. Tak sekira parti. Ya, jadi bila soalan Datuk ni nak pilih undi atau nak pilih calon untuk semi urban ni pecah dua dah tu. Mana-mana berlaku. Jadi itulah, jadi naratif sekarang ni, itulah peluang saya sini. Saya ambil kesempatan bila saya masuk calon bebas, saya terang kepada mereka, kalau saya ni adalah calon yang rasakan terbaik, walaupun saya bebas, kebaikan di sini ialah bila kalau insya-Allah kalau saya menang, saya boleh membantu, saya akan memberi tambahan kepada siapa juga yang membentuk kerajaan. Ya. Tapi saya tidak parti, jadi saya boleh bantu mereka satu kerusi walaupun dia daripada PH, BN atau juga GTA Datuk, utama. Tapi kelebihan saya ialah saya bebas. Jadi saya nak masuk mana-mana gabungan parti tubuh kerajaan atas satu prinsip saya, prinsip saya, iaitu integrity, professionalism dan juga accountability. Jadi mana parti saya tak kira, tapi kalau mereka jadi kerajaan dan dasar mereka lari pada 3 prinsip yang saya perjuangkan, jadi saya akan bersuara. Itu kelebihan saya sebagai calon bebas, Datuk. Jadi itu belum menjawab soalan Datuk sama ada nak pilih parti atau calon, Datuk. Terima kasih, Datuk. Inilah satu perimbangan yang agak sukar lah, terutama sekali bagi seseorang yang berfikir di rumahnya sahaja dan tidak melihat sesuatu berasaskan kepada kenyataan data yang ada di hadapan. Itu agak sukar bagi mereka, itu akan membuat pilihan. Ini kita ada Vivo ni, macam mana Vivo? Nak ikut serta dalam perbincangan ataupun macam mana ni? Kalau nak ikut serta, cuba unmute itu tu. Ya, silakan. Datuk. Salam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Mau dengar dulu macam mana pandangan daripada partisipan ni.
sambil kongsi pengalaman, insya-Allah. Okey. Jadi setakat ini perbincangan kita belum lagi sampai kepada satu kecenderungan untuk membuat kesimpulan. Kita masih dalam melontarkan pemikiran-pemikiran awal. Jadi kalau siapa-siapa yang Vivo nak cakap ke tu, Vivo? Belum lagi nanti. Okey, siapa yang nak bagi Datuk Gas, macam mana nampak jengok tu Sebenarnya saya faham apa Dr. Nordin sebut. Isunya hari ini, kalau dalam keadaan negara yang perfect, maknanya orang yang terbaik dipilih. Dan bahawa demokrasi, kita tahu Socrates mengatakan itu bukan sistem yang terbaik. Dia sistem city state. Kita ni national state. Satu. Kedua, majority ataupun minority mungkin yang tak cerdik. So you appoint idiots into the system. Itu dia tidak kata democracy is the best system. Tapi the worst of the system. Tapi complexity in Malaysia hari ini, kita tak boleh menafikan apa berlaku pada 69. 69 berlaku kerana ketidakimbangan kuasa politik dengan kuasa ekonomi dan membawakan kececahan daripada apa dikatakan accepted political understanding among the founding leaders, apa di mana tempat masing-masing antara bangsa bila mengucapkan kemerdekaan. I mean, mereka ada political power, daripada economic power dan sebagainya. Hari ini, apa berlaku hari ini, pahaman itu dah lupa. Ya, itu membawakan kegelisahan dan juga ketidakpahaman kepada runtuh dan juga bangun negara kita bukan adalah political rightness. Pada saya adalah political iblis. Keberadaan mereka tidak faham bahawa negara kita macam mana. Kan? And the Malays are different people. Dia bukan setengah orang lah, minta maaf ada setengah. Seorang Tan Sri kata kita macam Taliban ataupun kita sama dengan Syiah dan sebagainya. No, the Malays are not like Arabs or the Iranians. Malay kita has a Muslim bangsa Melayu Islam. Kalau tidak, macam mana bangsa-bangsa lain atau agama lain thriving berpuluh tahun, kita tak kacau mereka pun. Kan? True religious freedom is here. Walaupun ada had-had yang tertentu, itu biasalah kan. Kita bisa ada social order dan sebagainya. So hari ini soalan jadi lebih susah kerana kita ada imbangan. Kita nak hilang political power ataupun nak ubah orang yang menjadikan imbangan. Kerana kalau tuan-tuan tadi sebut Nordin kata, mereka memilih satu parti, mereka tahu kenapa satu parti itu menjadikan pilihan mereka. They will not vote anybody else. I mean, Nordin, you can see the poster kan? Ibu tunjuk di KL, all Chinese must vote for the Chinese. Kan? Itu siapa mula? Mereka yang mula. Maka mereka tidak memberikan kesenangan bahawa mereka tidak menjadi musuh kepada negara dari segi orang bangsa yang besar. Kan? Mereka tidak nak mahu berkongsi. Maka itu macam kita lihat sekarang big power stock dan sebagainya membawa ada implikasi dan juga ketakutan ataupun kebimbangan apa berlaku masa hadapan. Ini jadi bila majoriti menggunakan kuasa menidakkan macam-macam, maka orang kata ini yang jadikan isunya, maka political choice mereka tidak berteraskan kepada rationality, which is we think it is so, tetapi out of fear dan sebagainya kerana kesefahaman itu telah tergugat dan tidak dihormati kalau parti dan sebagainya. Itu jadi yang itu kedua. Yang kedua juga hari ini ini mustahak. Bila 2018 saya rasa negara cuba mengadakan alternative system macam Amerika. You can change Democrat, Republican, and Republican. Kita that is tanya Datuk, kita masa buat muafakat nasional itu adalah cara itu menyelesaikan masalah apa yang kita hadapi masa itu. Namun demikian masa 22 tahun
keadaan telah berubah. Dan apa peristiwa dalam PH sendiri antara mereka yang rakan politik, kita faham berlaku kerana kepahaman itu tidak dipatuhi ataupun tidak antara mereka sebagai parti blok yang kedua. Maksudnya Pakatan Harapan 1.0 dulu ada ada kekangan dan kejatuhan dua kali kerana kefahaman politik antara mereka tidak dihormati antara sebagai rakan. Itu isunya. So hari ini kita lihat senario Malaysia pada saya lah keadaan coalition 2.0. Ini kita cuba mencubakan. Tapi pengalaman negara lain harus menjadikan pengajaran pada kita. Di mana? Negeri Jepun. Apa LDP jatuh? Ya. Yeah. Negara yang bangsa sama. Kerana Amerika pada tahun 93 jatuhnya. Kerana melihat itu economic sabotage. I can be frank about all these things. Right? Jatuh LDP. Apa berlaku? 10 tahun negara Jepun neither here nor there because of political destabilization. Akhirnya mereka kembali balik. Jepun kembali 10 tahun. And hari ini ya Prime Minister dia kena tembak tu, dah faham. Tapi itu pengajaran, itu bangsa yang sama. Kalau Malaysia hari ini kita cuba political trials lagi, we may go another 20 years of political trying and difficulty. Soalnya hari ini ya kita tak mengatakan bahawa kaum muda 6.8 itu dia tidak hak. Tapi adakah mereka wisdom? Saya boleh challenge tuan-tuan sekalian di England. Dia tak bagi 18 years old. Malah saya dapat kawan saya pada Australia mengatakan, what are you all doing? I wouldn't give even my son 18 years old to run Australia. Kenapa kita mencuba benda-benda? Kerana orang asing kata, oh we should try. Tetapi dia niat apa dia? Dia bawa element of instability. Saya tak mengatakan anak-anak muda kita tak boleh. Tapi adakah kita mengatakan 18 tahun boleh kahwin semua? Ini dia making a decision of a nation. Dia tunggulah masa 21 and learn everything. Nak buat. Itu sebabnya bagi education pada dia. To be fair to all lah. Kita orang tua, kita take for granted. We know the game. If you mistake, you pay the price. Kita tahu benda-benda ni. Tapi dia tidak ada learning curve of country punya history dan governance. Kita ingat hari ni, minta maaf lah. Kita ingat hari ni running a country like running a company. Belajar pada mana? Do you know that in 1970, saya belajar sana, bila Amerika masalah, Presiden Nixon, dia ada Nixon Gate tu. Apa masalah persarjanan Amerika mengatakan? What's the difference between public administration and the corporate world? They are similar in unimportant things. Similarly, their administration tidak boleh ambil anybody. They must learn how to run a country. Hari ini dia ingat masuk politik boleh tukar semua. Something what happened baru ni. Tukar semua. Ini bukan tukar rumah. It take years to build up. So hari ini bila kita kacau, you must be prepared for the adjustment and dislocation and anything else lah. Because it's out of control. Bukan kita kena tak mau change, tak mau transformation. Tapi transformation yang membuatkan perasaan perception management sebenarnya tu, that is you are going to dig your own grave lah. Thank you. Okey. Terima kasih. Itu lagi berbangkit soalnya. Tapi di Indonesia dia boleh berjaya tanpa Golkar berkuasa kembali. Jadi kita ada dua contoh, LDP dan Golkar. Tetapi sejauh mana kestabilan yang ada sekarang tanpa Golkar boleh meneruskan dia punya agenda dan sebagainya. Sharon, sebelum saya pergi kepada Datuk Nordin atau orang lain, apa komen Cik Arun setakat ini? Okey, saya melihat pandangan Datuk Gas tadi itu satu yang isu yang complicated, ya, dalam melihat persoalan-persoalan tentang masa depan politik ini, ya, yang berkaitan dengan pembentukan blok-blok politik, ya, yang kemungkinan tidak masyarakat biasa tidak melihat implikasi ataupun impak, ya, tentang bagaimana games ataupun permainan politik konteks kita merujukkan kepada isu yang disebutkan oleh Datuk Gas tadi.
Jadi di sini kemungkinan begitu juga lah kalau kita melihat bagaimana pemikiran masyarakat Barat tentang kuasa yang hendak diberikan kepada orang-orang ataupun manusia ataupun blok politik itu dalam konteks untuk nak memperseimbangkan keadaan, keperluan, aspirasi masyarakat di Malaysia ini, seperti yang dikatakan dalam konteks Bata tadi. Nah, jadi ini dia menjadi masalah seolah kita sudah meminggirkan ya satu unsur yang penting dalam konteks pembinaan bangsa Melayu Islam di Malaysia ini. Tapi oleh kerana kita berada dalam satu konteks sistem demokrasi liberal ya yang telah berubah daripada kepada nation state. Jadi apakah sebenarnya formula untuk kita nak melihat persoalan ini supaya wujudnya satu keseimbangan ya daripada citra bangsa itu dalam konteks untuk nak memberi ataupun untuk nak menimbulkan dalam konteks keputusan-keputusan ya daripada sistem pilihan raya ini ya dapat mengekalkan citra politik yang dikatakan Bata tadi ya Allah ya bangsa dan tanah air ataupun agama bangsa dan tanah air. Cik Arun, ya. Satu poin yang ditimbulkan oleh Datuk Gas tadi ialah satu perkara yang amat berbahaya apabila kita memberi senjata kepada orang-orang muda yang masih mentah dan tidak mempunyai pengalaman dalam politik tanah air ataupun dalam politik itu sendiri untuk menukar mengikut selera masing-masing sehingga kan sistem politik kepartian dalam negara kita menjadi kurang stabil kerana tindakan-tindakan orang muda yang tidak berasaskan kepada pengalaman yang mereka belajar secara teratur. Ini bagaimana ni? Kita ada kerisauan, ya, kerisauan tentang mengapa ya kita memberi hak kepada pengundi-pengundi yang ya berusia 18 tahun ni yang terlalu muda. Ya. Dalam konteks adakah mereka mempunyai satu pemikiran ya, dengan hak yang diberi itu untuk nak menentukan masa depan politik mereka dari sudut implikasi-implikasi ya atas perbuatan mereka. Jadi soal tentang kerisauan kita itu, apakah mereka itu benar-benar matang? Ya, kalau di Australia ataupun di US sekalipun belum masanya lagi untuk memberi hak kepada golongan ini, ya, tetapi apakah kita ini sebenarnya apa yang kita mahu sebenarnya dengan memberi hak kepada golongan yang berusia 18 tahun untuk menentukan masa depan mereka ini, adakah mereka itu benar-benar matang ataupun mereka masak betul-betul ya keputusan terhadap apa hak mereka yang mereka akan gunakan ya di peti undi nanti itu. Jadi persoalan ini kemungkinan kita perlu lihat ya kesannya ya. Jadi kita takut, kita bimbang ya mereka ini membuat satu keputusan ya yang tidak memikirkan tentang impak dan implikasi atas tindakan mereka yang yang akan mengundi ya pada pilihan raya yang minggu depan ini. Okey. Tetapi mengikut pengalaman Datuk Nordin yang berkecenderungan untuk memilih calon itu bukan saja terdiri daripada orang-orang muda tetapi juga daripada orang-orang yang agak berumur kerana kecewa dengan pembawaan atau sikap parti-parti yang diberi kepercayaan sebelum ini. Sebelum 2008 mengecewakan kata mereka. Lepas 2008 pun mengecewakan juga kata mereka. Ini dua faktor, maknanya bukan saja orang muda tapi orang yang berumur pun sudah ada kecenderungan seperti itu.
Kalau Cik Zulkifli ataupun Azhar ataupun Nurul Hasanah nak bercakap, cuba buka kamera. Saya nak tanya apa tu Awi. Awi bersedia untuk komen ke? Ini dia seorang yang paling muda sekarang ni untuk macam mana Datuk Gas kata orang muda ni macam mana ni Awi? Assalamualaikum. Terima kasih, Datuk Gas kata bukan semua orang 18 tu layak untuk kahwin. Okey, Bandingan dia punya faham. Saya setuju. Dan kadang-kadang bukan semua orang umur 40 pun bijak dalam memilih. Oh. Okey. Okey. Maksudnya, minta maaf Datuk, maksud saya mungkin kontras sikit. Saya setuju, cara asasnya saya setuju untuk umur 18 ni terlalu muda untuk menilai sesuatu kepimpinan negara disebabkan oleh cara negara kita diuruskan. Biasanya kita anak 21 ataupun lebih-lebih sekarang ni umur 24 pun kadang-kadang masih belajar di kampus dianggap sebagai anak kecil oleh ibu bapa mereka. Okey, tapi dalam masa yang sama kita kena lihat ramai anak-anak muda yang dah mula independen, sudah mula berbicara tentang soal negara. Dan di sinilah maksudnya kita kena educate balik anak bangsa kita. Bagus juga yang 18 ni sebenarnya. Maksudnya negara kena bersedia untuk membina generasi ni dengan knowledge yang lagi besar, lagi luas berbanding apa yang kita ada hari ni. Hari ni ibu bapa hantar anak universiti pun macam budak-budak hantar pergi sekolah, macam nak masuk tadika balik, meriah. Satu kampung datang. So maksudnya terlalu meriah sampai anak masuk universiti seolah-olah dah masuk tadika balik lah ataupun masuk darjah 1. Maksudnya kita bila anak muda sepatutnya biar dia berdikari, dia mesti diajar lasak untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik lah pada masa depan. Tapi situasi hari ini alang-alang kita dah buat, maksudnya peranan kerajaan selepas ni ataupun para academician ataupun guru-guru mesti membuka ruang, membuka minda supaya anak-anak ditanam tentang kepentingan menjaga bangsa dan negara ni lah. Maksudnya negara ni, dia dah kena tingkatan 5, tingkatan 4 dah kena ada vision dah. Sekarang ni tak ada. Tapi Awi, kalau mengikut Datuk Gas tadi, sekali kita salah, kita perlu antara 10 dengan 20 tahun untuk kita pulihkan balik. Jadi politik ini kata Datuk Gas bukan perkara yang cuba-cuba. Itu dia bandingkan dengan perkahwinan tadi. Kalau cuba-cuba beli baju, okeylah beli begitu balik. Apa-apa pun kita kena cuba. Dan kita kena cuba untuk gagal. Dan kita kena menikmati gagal tu, barulah kita akan membina bangsa yang lebih kuat. Kalau kita rasa nak try benda, tak nak try, kita nak berubah, kita nak duduk di takut yang lama. Kita lihat berapa Indonesia dan Thailand, berapa kali jatuh bangun pertempuran, darah mengalir di jalan raya dan sebagainya. Hari ni kita tengok bagaimana negara mereka. Kita tak adalah nak minta kita perang macam tu, tak. Cuma nak cerita je, kita mesti berubah dan kita kena berani berubah. Dan kita bukannya lama, kalau nak kata rosak tu, tak berubah pun kita rosak juga. Ekonomi kita jatuh juga. So lebih baik kita berubah dan kita sama-sama bangun selepas ni lah. Maksudnya anak-anak muda pun dah kena ada tanggungjawab untuk rasa berat yang pentingnya untuk memilih pemimpin. Dan saya rasa benda ni mungkin untuk percubaan kali pertama undi ibu bapa. Dan selepas ni sekolah-sekolah pun dah mula, cikgu-cikgu pun diberi kebenaran untuk berpolitik. Jadi maksudnya bukan politik kepatihan, tapi cikgu dah mula boleh tanam tentang jati diri, tentang pembinaan bangsa daripada peringkat awal lagi. Kalau kita tengok universiti pun sama, universiti dengan kekangan tak boleh, walaupun dah tak aku hampir tak berapa nak bagus, tapi kekangan kampus untuk budak-budak keluar berbincang secara partisan tidak dibenarkan lagi. Okey, itu saja Datuk. Okey. Terima kasih Awi. Semalam saya dijemput oleh budak-budak kat universiti. Dia tanya dia ni nak undi parti apa. Saya pun tak tahu nak jawab lah. Saya pun tak nak tunjuk saya parti apa dan sebagainya. Sebab saya ni orang yang agak terbuka. Jawapan saya ialah balik kampung dululah. Kemudian tanya mak ayah macam mana. Sebagai pendukung pada sikap dan pilihan mak ayah. Tapi Awi kata itu mungkin satu
keputusan yang mungkin silap, tidak memberi ruang untuk orang-orang muda mencuba. Datuk Nordin nak komen, Datuk Nordin? Datuk. Ya, Awi. Okey, berkaitan dengan balik tanya mak ayah. Yang ni saya minta maaf, saya kontra betul dengan Datuk. Maksudnya, okey, sebenarnya ni anak-anak universiti, bukan anak-anak 18 tahun. Dia terlalu muda. So, bagi saya, jawapan paling tepat adalah you berfikir sendiri, you nilai sendiri, you lihat bukan parti. You lihat pada apa orang yang bercakap dan idealisme organisasi itu sendiri. Okey, terima kasih Awi. Jadi saya sesat sikit nak jawab. Terus saya kata apa budak-budak ni panggil saya tanya nak undi parti mana? Maknanya dah 3-4 hari nak mengundi itu belum ada satu parti yang jelas ataupun personality yang jelas dalam kepala. Datuk Nordin? Tadi lagi dia tunggu senyum-senyum. Okey, silakan. Ya Datuk, saya jadi calon bebas lah itu. Jadi tak apa, tak ada masalah. Kita tak campur. Tak maulah jadi persepsi. Fasilitator tak campur politik. Awi dah gelak dah. Saya tahu persepsi ni saya bias kan. Saya tak nak bias dalam forum ni kan. Saya nakkan rasional yang sebolehnya. Sebab apa? Ini dari segi pandangan saya dan juga pemikiran saya. Kita pun dah lama tengok politik itu kan. Ini pengamatan saya lah. Saya rasakan calon tu memang penting lah Datuk. Ya, kalau calon, calon. Bagi saya ni kita tengok yang jadi celaru dulu pemerintahan dalam negara ni oleh sebab parti. Parti ni dia letak zaman dulu tak kayu pun boleh menang masa dulu kan. Jadi itu zaman dulu kita bukan ke arah negara maju. Ya, dunia telah berubah. Jadi calon ni saya ingat selain pada integriti. Kami di Kelantan Datuk. Ada satu perumpamaan. Letaklah katak pun jadi calon. Parti dia tu mesti menang. Ya, itu saya ingat zaman dulu Datuk kan. Dulu kita lebih terima lah kan. Sebab orang kita pun tak pandai zaman tu. Majoriti tak pandai, tak berpendidikan. Sekarang dunia dah berubah Datuk kan. Hari ni macam saya duk kempen sekarang ni. Saya tak cerita banyak, saya buat satu poster, saya buat QR code di situ. Saya kata nak sembang tak ada kata. You scan my QR code tu, you boleh tengok sejarah saya segala-gala you boleh tengok. Nombor telefon, kontak, apa pengalaman, pengajian saya, semua ada tu kan. Jadi orang muda semua begitu Datuk sekarang ni. Ya, so jadi sebagai pemimpin, sebagai calon Datuk, saya rasa kita hendaklah ke hadapan. Maksudnya siapa juga kita pilih dalam parti itu. Datuk Nordin. Saya personally lah bila tengok Perdana Menteri British, Perdana Menteri Australia, New Zealand yang baru-baru ni, saya naik bengong kata tak ada orang lain yang nak jadi Perdana Menteri. Pasal Pak Datuk Rishi Sunak tu. Mana ada kemungkinan salah dalam memilih personality, bukan memilih parti. Mana salah memilih personality yang boleh ditunjukkan. Yang naik itu ialah orang yang mungkin dia boleh berurus dengan masyarakat tapi bukan seorang ahli politik yang betul-betul matang. Ya, betul lah tu. Sebab apa? Macam kita contohnya United Kingdom, satu perubahan yang agak cepat tu kan. Rishi Sunak, dia memang teknokrat itu kan, orang profesional kan. Jadi hari ini di Britain mereka cakap soal ekonomi itu, living itu, livelihood kan. Itu penting. Orang muda ke, orang tua ke, orang pertengahan ke, itu menjadi penting semua orang. Jadi kalau kita hidup pun susah menderita Datuk. Jadi orang tak mau you pandai politik sebagaimanapun. Jadi pemimpin utama ialah untuk yang kebolehan untuk membina ekonomi negara yang pertama sekali. Of course lah kita kenakan yang berintegriti, integriti penting lah. Maksudnya isu-isu lain pun kita nak ada juga lah ya. Tapi tak guna macam contoh macam saya ada cerita lalu mungkin orang-orang ustaz marah lah saya kata kalau hari macam doa je pun tak usah apa hidup susah juga kan. Kita kena usaha tu kan. Jadi sebagai contoh satu kiasan tu kan. Jadi dalam isu-isu ni saya rasa betul-betul calon penting lah tu. Bila calon tu dah bagus, jadi pilihlah parti mana kita rasa boleh tumbuh kerajaan. Jadi saya nak lihat satu hari nanti di Malaysia ni kita tengok ahli parlimen kita semua berpengalaman, semua pelajaran tinggi dia menjual integriti. Takkanlah parti apa. Jadi bila kita masuk di parlimen, kita tak cakap isu parti lagi, cakap isu kerajaan itu. Apa yang paling baik untuk kita buat negara ke hadapan. Kita lupa dah sebentar
besar di parlimen tu terpuas pasal parti politik ni, ya, kita contribute kepada pemikiran kita untuk membina negara Datuk. Yang penting sekarang pada masa ini isu ekonomi. Lepas tu buatlah isu-isu sosial yang lain tu kita akan buat bersama lah. Yang Prof Datuk Gas sebutkan tadi tu, ya, isu-isu nilai-nilai lain, ya. Tapi of course lah nombor satu integriti calon lah. Tentang integriti tu sangat tak sebelah kot. Kalau pun terlibat dalam rasuah salah guna kuasa, ya, dulu telah beri kuasa. Itu yang menjadi persoalan, calon baik tapi partinya nak kata bangsa tu tidaklah. Dalam satu keadaan. Dalam satu keadaan lain, parti baik tapi calonnya teruk. Itu yang jadi persoalan sebenarnya. Ya, itu dilema lah tu. Itu dilema. Dilema. Pengundi, ya. Jadi kalau antara parti dengan calon, saya pilih calon lagi, Datuk. Ya, jadi dalam situasi macam tu, Datuk kata pilih calon lah. Pilih calon, ya. Sebab tu lah saya pun mungkin bias lah tu. Sebab tu kalau walaupun calon tu bebas, dia ada peranan. Ya, itu. Kalau rasa dia dapat kontribut yang lain, calon parti lain dia letak yang kurang baik. Kau tak teruk pun kurang baik. Jadi adakah baiknya untuk pilih calon itu walaupun tidak ada parti? Mungkin dia boleh memberi satu contribution di parlimen nanti, dan juga dia boleh juga bantu kerajaan untuk membina negara kalau dia ada kepakaran bidang tu. Jadi itulah tajuk Datuk ni. Saya tak mau bawa ke masa hadapan, tapi kita kena fokus sekarang ni apa akan terjadi pada 19 November ni. Ya, betul. Ini pun fokus kat situlah. Ya, Datuk Gas pun sama Datuk Gas. Kita buat filosofi Datuk Gas. Ya, after election kita talk buat filosofi. Prinsip undi 18, yang isu lain yang sosial sebagainya. That's where itu Nurdin, with due respect I differ lah, because kita, you are an engineer kan? Aren't you? I am a professional. I am an engineer. Right. So how you design a house? Patchwork or what? You think what? Politics is a patchwork business? No, it's not that. I'm not suggesting. Saya tak mencadangkan. Tetapi keadaan kita sekarang, kena tahu foundation, basic. Kalau kita ingat, dalam organisation, you have been leading saya kerja semua. Kalau organisation ada individual membership, is it fair? Tell me. Ni kita nak run country. Kita nak run country. So dari segi basis kita, mesti ada kesatuan dan persatuan yang kukuh asas foundation itu. Kan? Memang kita sekarang menghadapikan transition change. Kan? Kita ada transition change. So the best probability is sekarang kita nampak dekat unity government kan, the best of three kan, coming out trying whatever solution ni nak cuba buat after this fact kan. Tapi yalah, kita doa bahawa usaha yang kedua ni tidak membawa pengalaman yang pertama kan. Pengalaman pertama di mana ada kekangan dari segi kesetiaan kepada janji, manifesto dan sebagainya. Itu yang jadikan kenapa kita gagal in the first party coalition. Man of integrity, political integrity, tetapi antara mereka tidak patuh dan sebagainya. Kita tahu lah what is inside story. Kan? Sekarang kita cuba ada second phase. Soalnya, kembali balik. Adakah mereka kukuh kepada janji mereka yang dikatakan, ataupun dalam tindakan mereka, ada tindakan tidak menyenangkan negara ataupun bangsa majoriti ataupun pihak-pihak tertentu yang seperti dijanjikan dahulu. Itu yang isunya. Kalau manifesto ini saja berbelah muka, 58 muka menjadikan satu retorik saja, lepas itu mengatakan ini we don't be hidden. Manifesto tu Datuk Gas, dia orang jawab manifesto tu bukan Quran. Itu maknanya bila kata begitu, maknanya politik kita bukan lagi berataskan political morality. It is Machiavellian. Bila Machiavellian, macam mana nak perbetulkan benda Machiavellian? Itu jadi isunya. I mean, let's be honest, boros, kita Muslim. Bila amanah tidak ataupun tidak dipegang sebaik-baiknya, dan letak kita kata we blame the system. Basic to the whole government dalam Islam pun manusia. Manusia mana? Kan? Sama ada dia bukan Islam pun, quote unquote,
Tapi kalau dia tidak kita kata memecahkan amanah yang dahulu, janji perjanjian, tak ada isu lah. Hari ini apa jadi? Mereka memecahkan perjanjian antara dalam bagaimana negara ini ditubuh. Okey, kita nak start new foundation. Right. You bayangkan hari ini, a minority group will rule the country because of political revolution. You think it's tenable? Tidak. Because roh negara itu akan bangun. Dia tidak akan tentram. Kata ini bukan consumer politics. Ini bukan blanket project. Dia ada kita kata pertalian kepada hati, akal dan sebagainya, generasi akan datang, kan? Ialah bagi orang muda, tuan-tuan, they also must know how they going to manage the country the way they inherited daripada kita. Tentu ada wisdom kita. Jangan melampaui batasan. Saya cakap kepada PTD, ni saya bekas PTD. Saya kata PTD gagal. Yang mengurasi perani amanah pentadbir negara, teraskan kepada Constitution, mereka patut menegakkan apa yang dikatakan oleh John Rawls, in America, punya professor philosophy, political philosopher. Defend the regime values, bukan defend for its own sake. Even dalam Amerika punya court, dia punya federal, dia punya judicial system, dia pergi balik kepada apa yang dipercaya, apa yang disetujui dalam the founding fathers, paper yang dipanggilkan Federalist Papers. Dia cek semua benda tu, dia masih lagi pegang kepada apa yang janji dahulu. Walaupun, and by the way, nak abang tuan-tuan sekalian, banyak American Constitution tu pegang pada Quran. Let's understood that. American punya founding fathers tu yang member, dia pun baca Quran. Some of the ideas masuk dalam dia punya constitution. Memang tu kita hari ni, kita kalau nak jadikan negara yang maju dan sophisticated dari segi peradaban politik kita pun kena matang lah. Kalau hari ni peradaban kita, politik kita adalah consumer politik, culture, susah. Kita hanya kata 65 because everything first world dan sebagainya. Sebagai contoh lah, tadi saya ambil gambar tunjuk kepada kawan saya. Tuan-tuan sekalian lihat hari ini. Bendera parti bertaburan di Kuala Lumpur. Ni saya di Ampang Jaya ya, 9 manusia. Hari Merdeka, nak jumpa bendera Malaysia, langsung pun kita. Itu jenis apa kita dah, Harun? Our political system is half-baked. Cakapkan negara. Bila it comes on the National Day beyond party, siapa yang tak buat? And you want correctness of political system. How can it be so? That the first question to ask Nordin. Kenapa you tak bubuh Malaysia dulu? Kata, parti. Ini jadinya. Boleh saya jawab sebentar. Gas KBL dulu. Bagi saya jawab. Gas jawab dulu. Nak jawab terus ke nak pergi Cik Arun dulu? Lagi saya nak komen apa yang Gas cakap kan. Realiti sebenar Malaysia lah. Sebab dia tengok Amerika. Saya pun Amerika lama juga. Duduk England lagi lama kan. Belah-belah tahun kan. Tak apa, saya cakap realiti. Saya fokus ialah Malaysia hari ini dan menjelang pilihan raya hari Sabtu ini. Itu yang fokus saya kan. Akan datang saya akan cakap different philosophy Datuk kan. Akan datang kan. Now we have 5 more days to go. How to form the government Datuk. Okay. Cik Arun cakap dulu. Okey, Cik Arun. Datuk. Kalau kita lihat kepada permainan politik Malaysia ini cukup licik. Kita tidak boleh baca dengan sebelah mata ataupun straightforward saja. Ya. Jadi kadang-kadang rupanya yang saya katakan tadi senang. Tajuk ni rupanya perlu pada pemikiran yang mendalam. Okay. Ya, betul. Misalnya kalau kita melihat macam Datuk Gas katakan tadi itu vote for Chinese misalnya, itu memanglah suatu asas yang boleh membakar rasa perkauman. Tetapi betulkah kadang-kadang musuh politik dia mengambil tindakan secara itu? Musuh politik kita tak buat pun kadang-kadang, tetapi orang lain membuat seolah kita buat. Jadi begitu jugalah kalau dalam sistem pilihan raya ini, kelicikan, ya, kebijaksanaan itu sehingga kita tidak dapat membaca bagaimana orang-orang politik itu licik untuk menjatuhkan satu sama lain, ya.
Kalau katakan kita pukul orang, kemudian tiba-tiba kita menangis kata orang pukul kita, itu pun boleh berlaku. Cuma bagaimana dalam kita berhadapan dengan satu suasana pilihan raya pada hari Sabtu ini untuk membentuk satu kerajaan yang diwar-warkan sebagai satu kerajaan yang dapat mengembalikan kestabilan, kemakmuran, ya, satu kerajaan yang mempunyai sikap-sikap integriti yang tinggi, yang bermoral, yang berpegang kepada etika. Jadi di sinilah asas kepada pertarungan pada semua blok politik, ya, ke arah untuk mencapai satu aspirasi dalam usaha untuk membina kembali negara ini yang selama ini kita lihat seolah telah terbelakang ataupun negara ini sudah pun ketinggalan. Jadi fokus kepada rakyat, ya, bagaimana rakyat merasa perlu kepada satu kematangan dalam membuat pemilihan dalam pilihan raya ini untuk membina semula negara, ya, dengan nilai-nilai ataupun kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ya, itu dulu Datuk. Okey, terima kasih. Jadi sebelum kita berbincang lanjut, saya rasa adalah tidaklah sangat mana pun, kita ada sedikit saja perbezaan pendapat, tetapi yang menjadi kerumitan kepada masyarakat umum ialah yang inilah yang basic idea tadi, kita nak lahirkan kerajaan yang stabil, yang boleh mengembalikan kemajuan ekonomi, masyarakat yang stabil dan sebagainya. Itu semua orang setuju dah. Tapi dalam mencernakan, mentafsirkan maksud kestabilan itu dan bagaimana untuk diwujudkan, itu yang menjadi masalah kita. Sebelum kita bincang lanjut, saya nak bagi lagilah peluang kepada orang muda kita, dia macam mana pada persepsi orang muda, apa yang kita orang yang sudah stabil ni, bincang macam mana begini bagi orang muda yang sedang mencari-cari, Awi. Orang muda yang sedang mencari-cari, kalau Awi nak bagi pandangan lah. Okey Datuk, terima kasih sekali lagi. Okey Datuk, bila ada pandangan saya kan, bila kita balik pada tajuk tadi, maknanya parti ataupun individu calon tu kan. Okey, pada saya pertama sekali memang parti lah yang akan menentukan hala tuju sebuah negara tu. So daripada parti ni kita akan lihat kepada pemimpin dia, terutamanya pemimpin utama parti tersebut lah. Maksudnya yang akan mencorakkan negara ni adalah pemimpin parti tersebut. Berapa kuat dia, berapa berani dia untuk membawa perubahan ataupun idea-idea baru dalam ekonomi, dalam pentadbiran negara yang tak populis, tapi akan memberi kesan pada jangka masa yang panjang. Dan kemudiannya barulah kita lihat pada calon. Awi, tapi ada orang buat satu pepatah Melayu sekarang ni, orang panggil apa tu, kepala naga tanpa body. Kepala naga tanpa body. Hebat kemain pemimpin tapi tak ada pengikut. Okey, sebab tu saya kata tadi balik pada parti, tengok pada pemimpin, dan yang tak ada pengikut tu kepala naga tanpa body tu saya tak boleh nak sentuh banyak lah. Okey, tak ada parti lah tu. Maksudnya hebat macam mana dia pun, kalau dia seorang, dia takkan boleh ke mana. Dan kalau parti dia ramai pengikut yang bagus, baik apa semua, tapi kalau kepala dia rosak pun tak boleh ke mana juga. Okey, sebab tu kena nilai dari pertama sekali parti, yang kedua individu yang memimpin parti tu, dan yang ketiganya barulah calon tu. Maksudnya kalau calon tu tak ada kredibel, berada di dalam parti yang bagus, yang pemimpin bagus, tapi tak ada kredibel pun, ada dengan sejarah rasuah, ada dengan sejarah bawa bini orang dan sebagainya, yang ni kita kena tolak tepi. Yang ni yang kita kena jaga untuk step pertama lah. Kemudian kalau katakan di kawasan tu semua tiga-tiga calon tak ada yang bagus, so barulah kita nilai pada parti tersebut lah. Okey Datuk. Kita ada sini Datuk Zainal Keling ni, berapa kali saya minta dia masuk campur. Dia tak nak campur.
Datuk Zainal Clay. Mana dia? Dia Aduh. ada lah di bawah tu. Tapi dia masuk saja dia nak jadi penonton. Datuk Zainal? Okeylah. Kita tak akan paksa dia pula lah. Okey, Datuk Nadine. Sambung sikit lagi tadi. Ya Datuk. Saya konsep parti ni memang saya setuju macam tu. Tapi kadang-kadang Datuk, saya cerita pengalaman saya Datuk kan. Ya. Saya pun dulu ahli parti juga, ya. Ahli parti. Bukan nak hide di sini ya. Kita semua asal UMNO. Saya asal UMNO dulu. Kemudian Alright. Kemudian lepas tu bila Tun jadi parti kali kedua, saya masuk bersatu kerana saya percayakan perjuangan Tun Mahathir. Ya, kami pun ada direct contact dengan dia apabila PH menang dengan Tun jadi parti kali kedua tu kan. So ini satu perkara yang rumit dah tu kan dari segi politik ni. Yang patut kita ingat di sini, politik ni kita lihat mereka ni ada kroni mereka dah tu. Mereka tak boleh berubah jadi pemimpin dalam parti itu susah kita nak penetrate dah tu. Okey. Sebab tu kita ada tengoklah parti peringkat cawangan bahagian duka cita lah khususnya parti UMNO dia juga bersatu. Mereka diketuai oleh pemimpin yang tak ada pelajaran tinggi, pengalaman dan sebagainya dah tu. Jadi Cik Awi memang I prefer the party tapi sistem parti kita ni very eksklusif. Okey, tak tahulah kok Awi boleh jadi ketua bahagian parti apa dia masuk kan. Tapi saya seumur hidup saya dengan UMNO dah tu. Saya tidak boleh penetrate melalui jadi ketua dalam parti dah tu walaupun ketua cawangan dah tu dalam UMNO. Jadi dari segi mereka eksklusif mereka itu je kalau mereka dipimpin oleh mereka yang berkebolehan saya hormatilah tu. Tapi bukan saya nak merendahkan mereka. Mereka ini kerana macam direct contact itulah dengan dia bahasa ahli parti mereka tu daripada kerabat-kerabat mereka. Jadi bila mereka calon ketua cawangan dia menang. Bila jadi ketua cawangan kebahagiaan mereka ada komplot mereka. Jadi kita ni jadi outsider dah tu. Jadi kalau parti Datuk ada profesor kat UM kan dia lawan dengan tukang kebun kalah dia. Ya. Datuk benda ni kita ada bincang sebelum ni Datuk dari segi parti politik Datuk kan. Jadi Awi kalau saya boleh penetrate through parti Awi secara profesional ya saya guna parti saya setuju. Tapi sistem parti politik di Malaysia ni UMNO pun tak berubah, Bersatu pun tak berubah. Ya, jadi Awi saya cabar Awi lah kalau Awi masuk parti politik cuma jadi ketua bahagian mana-mana parti di Kelantan ke di mana saya tak kira apa parti juga cubalah. Okey, saya semua hidup saya dalam UMNO tau. Itu satu tengah cakap. Saya masuk Bersatu itu tak boleh penetrate sebab kita ni cara profesional kita tak mau cakap kosong-kosong Datuk. Tepuk belakang, bagi gula sekampit, beras segalanya, telur, harap mereka undi. Kita tak buat politik itu bukan politik matang Datuk. Tapi realiti. Yang keduanya kita kena ingat Cik Awi, ahli parti politik ni hanya saya ingat paling tinggi 20-30% daripada pengundi satu kawasan. Yang lain tu orang tak berparti. Ya, di Alostar ni dengan parti tu 10% ni macam Bersatu Alostar tu jadinya voter tu less than 10%. Begitu je gampang. Ini ketua mereka beritahu saya sendiri amanah dan sebagainya. Ini selalu Alostar ya yang saya buat kajian kan. Tempat lain pun berbeza kan. Iyalah. Jadi maksudnya kalau kata-kata orang pilih parti tapi ramai di luar sana pengundi dia orang ahli parti. Orang muda ahli parti. Jadi kalau mereka lihat saya pasti mereka akan calon dulu Datuk. Calon. Nampak calon tu ada integriti, ada kebolehan macam Awi ni orang muda, berpengalaman, pengajian tinggi, belajar sampai PhD. Saya tak tahu Awi belajar kat mana kan. Kami dengan GAS ni kami buat PhD lah kan. Kami ada peluang baik sikit dengan Prof Datuk pun sekali sama kan. Itu pun kami pulang dulu bukan kerana bapa kami orang kaya, kami ke orang Melayu kampung, tapi dasar kerajaan barat itu membela kami orang Melayu. Dasar ekonomi baru. We are the beneficiaries of dasar ekonomi baru Datuk. Zaman kita dulu tu kan tahun 70-an dimulakan dasar ekonomi baru tahun 71 kan. Kalau tidak tengok saya tak berpeluang belajar di United Kingdom Datuk masa tu. Inilah senario geopolitik yang di sini. Jadi sekarang kita peringkat transition.
Okey, kalau parti politik kita matang seperti konservatif dan Labour di United Kingdom atau apa ni di UK Datuk Gas Republican dengan Demokrat. 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 Itu Hmm. okey. Prof Gas cerita Amerika sebab parti politik mereka matang. Oh. Okey, di United Kingdom sama aja macam konservatif parti. Mereka yang ahli memilih Perdana Menteri. Macam baru ini parti konservatif ya, hari itu Rishi Sunak pun nasib baik Datuk sebab dia tidak akan jadi Perdana Menteri jika hari itu undi diberi kepada ahli konservatif Datuk. Saya dah pasti hari itu, tapi hari itu kerana dia dapat lebih daripada 100 undi MP, perlembagaan mereka berkata dia tak perlu pergi kepada ahli. Kalau dia dibawa kepada ahli, saya pasti Rishi Sunak akan kalah Oh. sebagai Perdana Menteri. Nasib baik dah tu, ha? Ya, masa Liz Truss masuk tu dia pergi ke ahli konservatif. Sebab tu Liz Truss menang Perdana Menteri. Okey. Itu perbezaan dia tu. Ya. Tapi Rishi Sunak tu saya hormat dia kalau dia bilang teknokrat, Gas engineer pun Gas saya bukan engineer buat bangunan rumah Gas kan. Okey. Itu first fire saya engineer, yes. Tapi saya kerja 30 tahun kerajaan sampai jadi pengarah. Tak sampai jadi ketua pengarah saja, tapi pengalaman saya Datuk is managing the public works. Is not doing the design for public works. Saya dalam pengarah negeri ni, berkat negeri saya berkimpung dengan semua jabatan. Saya duduk dalam jawatan bangunan negeri, perancang negeri, keselamatan negeri, apa saja Datuk yang mana Menteri Besar Chair saya ada di situ. Masa saya di Ibu Jawab Kuala Lumpur, saya duduk di pihak Ketua Pengarah Raya, di bahagian pengurusan saya jadi wakil Ketua Pengarah, duduk di jawatan kuasa kerja perancangan negara Datuk. Dan suka di Ketua oleh KSN. Jawatan kuasa ekonomi negara, Ketua oleh KSN. Saya sit dalam those komiti. Jadi Prof Gas, saya ni bukan engineer lukis bangunan, buat rumah dia tak. Kalau saya mesti jurutera lukis bangunan macam saya tak nak mau masuk politik Datuk. Itu mana setiap orang melihat dari perspektif pengalaman. Ya, pengalaman. Dua-duanya pengalaman. Ya, basic professional. Jadi saya rasa saya boleh membantu majukan di Kedah lah tu. Bukti telah ada. Saya pengarah di Kedah 7 tahun. Boleh buka rekod masa saya 3 tahun. Apakah sumbangan saya pada negeri Kedah? Dan apa berlaku pada hari ini? Apa perancangan saya 20 tahun dulu sebelum saya bertara? Adakah itu dilaksanakan pada hari ini di Kedah? Itulah, jadi kan itu saya offer saya walaupun sebagai bebas. Awi ya, kalau parti mana nak saya sebagai logo, ya saya akan masuk. Okey. Oh, syaratnya menang dululah. Tak sebelum ni Datuk, sebelum ni. Sebelum ni. Kalau nak tahu sejarah saya bila saya cadang bertanding, saya telah ura-ura dengan beberapa parti politik untuk menggunakan logo mereka Datuk. Tapi saya tidak diterima kerana saya tidak memegang jawatan dalam parti politik. Hanya ahli biasa. Itu perbezaannya Awi. Okey. Jadi sekarang saya tengok kekuatan sebagai bebas ialah kerana geopolitik di Malaysia hari ini kita tuan hayang. Tidak tahu satu parti mana yang akan tubuh kerajaan. Nak tanya Datuk Gas, antara 4 parti utama tu, 5 parti utama tu yang mana dalam prediction Datuk Gas yang akan menang pilihan raya ni? None of them will become majority. Exactly. Jadi dalam senario itu ada peranan untuk calon bebas tu. Itu tanggapan ni boleh masuk orang asing. That's the assumption. Macam mana? Assumption orang independent can become kingmaker. You can become even the prime minister because you got one vote. Yalah, satu vote tak boleh lah. Macam di kerajaan Sarawak, mereka GPS, mereka tak akan sokong mana gabungan, BN sebagainya. Dia dah kata secara openly, siapa tubuh kerajaan di pusat, mereka akan sokong. Sure. Ya, itu dasar mereka. So, mereka satu kumpulan parti politik, saya sebagai individu bersatu pun dalam konsep yang sama ada tu. Sebab prinsipnya kalau saya jadi ahli parlimen Alostar, okey, kalau saya tidak ada hubungan dengan kerajaan pemerintah pada hari ini, sumbang untuk bangunan kawasan saya tidak akan tercapai. Peruntukan tidak akan turun. Kerajaan tidak akan bantu. Jadi saya masuk kerajaan, siapa juga tubuh kerajaan, tak kira bagi saya PH ke, PN ke, BN ke, GTE tun kali kedua ke, saya akan beri satu kerusi, tetapi dengan syarat prinsip saya, integriti mesti ada.
profesional mesti ada, accountability mesti ada. Hasrat saya membawa pembangunan kepada ahli kawasan Parlimen Al-Ustaz. Ya, ya. Itu ikut Cik Awi, Saudara Awi kita nak komen. Okey, okey. Itu senario yang saya hadapi pada hari ini. Ya, okey, okey. Okey, terima kasih. Saya tengok Vivo nak tunggu tadi lagi nak cakap macam mana. Kita sudah makin clear idea-idea asas tadi, sudah menuju ke arah yang lebih clear bagaimana sepatutnya kita memilih parti ataupun individu. Ada falsafah dan ada objektif yang tersendiri dan mungkin menyebabkan kalau orang yang berfikir secara simple, dia akan kata, oh, kedua-duanya betul. Tapi kalau orang yang agak cerewet sikit dalam berfikir, dia nak tanya lagi ke mana sebenarnya dalam situasi saya secara peribadi. Vivo, macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Saya Muhammad Noor. Ini saya panggil mengikut nama dalam ni lah. Vivo. Ini tak edit tu. Beginilah ya. Secara umumnya saya pribadi saya pilih PN lah. PN. Oh, dia iklan dah. Dia tegas tak iklan dia punya parti, tapi makna iklan. Okey, silakan. Perlu nak sembunyi-sembunyi, kita jelas lalu. Mudah. Sebab memerhatikan apa ni pemerintahan BN, kemudian PS, lepas tu kemudian PN, kemudian BN balik, ya. BN secara umumnya okeylah, banyak membawa kemajuan kepada negara. Itu dululah. Tapi oleh kerana kemuncak kepada rasuah ini terlalu meningkat, terlalu teruk, sehingga memalukan satu Malaysia, memalukan apa ni semua dunia tahu. Ini buat perubahan drastik. Kita perlu apa ni step down, maknanya kena turunlah sekejap. Kena turun, kena ganti orang lain yang bersih. Benar-benar apa ni jujur dan ikhlas, bukan untuk poket sendiri. Ini kita tengok pengurusi Barisan Nasional pun dah masuk ke dalam dah. Macam mana kita boleh fikir kita nak apa ni mengundi mereka lagi? Wallahualam. Maknanya rakyat boleh fikir dengan celik, dengan mati yang celik apa yang berlaku. Kemudian dari segi PH pula, apa ni kita tengok dalam masa 22 bulan banyak perkara-perkara yang berlaku yang meresahkan. Dan statement-statement daripada bukan Islam yang terlalu apa ni ekstrim di dalam ucapan mereka sehingga meresahkan. Seolah-olah mereka bebas untuk bercakap apa sahaja. Ya. Pemimpin-pemimpin mereka seolah-olahnya macam tak ada sensitiviti agama. Ya. Dan cuba untuk menjadikan rakyat Malaysia ni tegang. Kemudian mereka bercakap tentang rasuah. Dan kita lihat dalam masa 22 bulan pun dah 5 kes apa ni di kalangan mereka yang telah didakwa di mahkamah sekarang ni. Yang telah didakwa pada masa BN dahulu telah dibersihkan, ramai yang dibersihkan. Jadi tengok tidak telus dari segi percakapan dengan perbuatan. Kalau orang sendiri apa ni mudah-mudah dilepaskan. Seolahnya mereka boleh kontrol apa ni mahkamah. Mana BN dulu memang ada jenis kontrol mahkamah dan sebagainya. Dan statement yang terakhir daripada Azlina lah. Azlina apa ni MP Azlina perempuan tu. Mereka nak cuba untuk mencampuri urusan mahkamah. Jadi kita melihat secara umumnya PN pun ada masalah juga, ya. Cuma kita melihat kepada kaedah fiqh yang mana kita melihat apa ni maslahat apa ni darurat yang lebih ringan. Memang manusia yang memimpin parti mana-mana pun
memang ada kesilapan, kesalahan dari segi budi bicara dan sebagainya. Cuma kita maknanya yang nampak bersihnya PN lah sekarang ni secara jelas, ya. Walaupun ada lompan di sana di sini nak berbanding dengan parti-parti yang lain. Ini pandangan saya, ya. Itulah secara umumnya yang okey, maknanya bukan saja makna pilih parti, tapi dia cerita parti yang dia pilih lagi terang, lagi bersuluh. Itu yang dia punya cerita. Kita ada Arifin Omar sini. Arifin, kalau nak mencelah bagi tahulah. Okey, kita mana ada pergerakan. Oh, tak ada dah. Arifin dah lagi. Okey, siapa dia nak bagi pandangan-pandangan tambahan ini? Saya nak beritahu, saya nak beritahu bila kita beza antara politik negara barat lah, ya, bukan yang terbaik, tapi dia boleh mampu melihat antara institution dengan personality dalam public parti politik. Right? Kita menghukum dua-dua, itu masalahnya. Kita ingat UMNO tu ada 2 ekor yang masalah ni, itu semua UMNO. Macam mana kalau kita gagal dalam institusi perkahwinan, kita mansuhkan perkahwinan. Adakah itu cara kita? Tidak. Institutional politik beza. Kalaupun dia ada temporary leader tu, takkan kita nak buang semua. Jadi isunya kami akan datang balik pada kematangan pemikiran option kita. Memang tempat orang muda ataupun personality yang watak macam Tan Sri, Tan Ciku dan sebagainya, kita belum lihat. Kita ada dulu dalam bangsa Melayu di mana individu yang terulung, kan, dan orang memilih. Hari ini oleh kerana parti macam UMNO tu yang kata oleh Datuk Nordin, betul, dia menahankan, maka dia out of tune, kan, out of tune kerana bila mai datang parti-parti yang lain, mereka membawakan calon-calon muda, maka UMNO berhadapan dengan krisis di mana parti kompetitor dia lah, kita bukan dia ni, kompetitor dia parti Awi lah tu. Kandidat dia muda, berkelayakan dan berwibawa, baru not tested but macam Siddiq dan sebagainya, bring forward kan the new generation leadership, kan. UMNO ni dia ada lama dululah, dia bawa orang matang, tetapi budaya itu ditahan sementara. Bukan UMNO dulu tidak masukkan orang Melayu yang cerdik, yang daripada outside intellectual class, ada. Kalau tidak macam mana Tan Sri Ghazali Syekh, Ghazali Syafi'i semua masuk dan mereka menjadikan star in the public political system. UMNO tahan itu jadi masalah dia hari ini. Dia tak boleh menerima. So hari ini dia bawa padah pada diri dia. I wouldn't say dia padah kerana dia telah tidak mengikutikan satu proses reformasi dalaman. Kita kata kalau orang, ialah minta maaf kalau kita kata office boy boleh menang, tu makna masyarakat kita pun juga jahil. Memilih dari segi kegagalan orang yang terbaik, tak ada pilih. Makna political survival dan interest. Itu bawa bahana pada kita. Ini yang kita hadapi sekarang. Di mana institusi UMNO yang abata ada institusi keramat menjadikan tidak nilai kerana ni gelagat pimpin sekarang, generasi sekarang ni yang menjahanamkan, dan kita nak hadapikan gantinya. Sama ada link semua tu boleh bawa. Kerana hari ini hakikatnya bangsa majoriti ada 4 parti. Dahulu 2. Sekarang ada 4. Kenapa mereka tak boleh bersama? Macam mana kita cuba Prof. Mahmud dalam Majlis Perundangan Melayu dulu, bawa dua-dua mereka bercakap. Jadi lepas sekarang pecah pula. Bukan kita tidak tahu apa itu yang Datuk Gas, kita punya gam tak kuat. Itu pula mereka tak percaya, tak yakin. Akhir kata saya nak katakan, apa kita bercakap hari ini, kita tak lupalah hakikat ni Allah melihat. Kan? Allah melihat. Dia akan menentu sebenarnya. Kalau kita buat pilihan sama individu ke, parti ke, niat kita hari ini tidak ikut apa yang terbaik dari segi kerohanian dan sebagainya, akan lingkup negara. Boleh terima itu hak. Okey, saya tak kata UMNO PAS ataupun DAP akan menentukan kesanggupan negara kita. Itu hak Tuhan.
tetapi berdasarkan pada nilai kita. Walaupun kita bercakap ni, adakah pencanuman? Anwar bercakap berapi-rapi kan? Adakah dia pegang amanah khalifah? Dan lain parti semua tu faham bahawa konsep itu lebih tinggi pada political philosophy. Kan? Kerana kita sebagai negara Islam yang berteraskan warisan Islam, ada nilai-nilai. Kalau kita pakai barat tu, dia tidak ada langsung political morality, dia ada humanistic. Dia boleh tukar masuk negara lain buat apa. Kita tidak buat begitu. So, akhir kata pada saya, apa yang kita bincang ini, kita tak lupa bahawa malaikat melihat dan sebagainya. Ini yang kena. 19 tu Allah akan lihat. The sum total of the wisdom of the nation. Bukan parti pada saya. Bila Allah menentukan, maknanya ialah kita yang menjadikan pemegangnya. Baik individu seorang ke, dia bangsa grup agama lain, tak ada. Pasal apa? Kalau saya baca buku Al-Ghazali, Al-Ghazali punya buku bukan soalnya theological punya perfection. Tidak. Keselangun satu peradaban berdasarkan keadilan dalam pemikiran, dalam pentadbiran sebagainya. Dia adil tak pada semua aspek. Itu mustahak, bukan political interest dan sebagainya. Kalau ilmu political interest tak adil, dia bawa bencana dan nation akan menghadapikan tidak ada barakah dan sebagainya. Dan macam-macam lah kita akan jumpa. Kenapa negara ni tidak ada kesenangan 10 tahun, 20 tahun, ataupun bayangkan dengan peradaban dahulu negara lain, raja dulu 100 tahun atau 50 tahun boleh mentadbir. Hari ini 5 tahun saja kita masalah. Itu maknanya apa yang hilang ialah komponen spirituality itu. Itu sajalah. Tak payahlah parti-parti, saya tak masalah parti-parti, pasal itu permainan duniawi. Tapi pentadbiran peradaban negara dan Islam, dia punya pada Western filsafat barat pun ada juga, bukan mereka dipa kosong, dipa memberikan pesanan pada mereka macam Immanuel Kant ataupun macam Britain bila dia ada masalah Oliver Cromwell menipu tu kan, apa kalau Lord Chancellor kata? Dia kata let justice be done, don't heaven may fall. Ingat aku kata itu very balik ke sana jugalah. Sama. So negara kita hari ini kita berdamai, okey, baik individu ke parti ke. Yang ni yang insya-Allah kita yang berbincang hari ini tak lupa ke situ. Orang lain tak lah. Ya, insya-Allah. Okey, terima kasih Datuk Gas. Saya nak pergi kepada mana Ustaz Arifin? Nak dengar pendakwah kita macam mana? Pandangan seorang pendakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Mu. Saya minta maaf kerana tertidur je baru sedar tadi. Tak apa, okey betul. Dalam perbincangan tentang hebat semua saya pun tak langsung saya agaklah mungkin dah kenapa yang nak pilih parti, apa dia punya apa namanya, dia punya hujahnya yang nak pilih orang Saya nak bersama-sama berhadapan, saya nak ringkas je nak ada apa, tak ada suatu gagasan besar dalam pemikiran saya nak diutarakan, tak ada. Saya cuma saya kata saya nak pilih ketua lah. Ketua. Kita anggapkan sebagai, kalau katakan dalam diibaratkan sebagai sebuah bahtera, ketua tu yang kita nak pilih lah, nakhoda. Sebab dalam sejarah, kita lihat dalam sejarah. Ustaz Arifin, kalau nakhoda tu baik, tapi kapal tu dah pecah, macam mana? Tak apa lah. Tak apa juga. Okey. Okey. Kita pilih tu dulu. Sebab kalau pecah ke, nak fikir, nak buat lain ke, nak macam mana ke, dia kena ada ketua tu. Ketua tu, jenis ketua tu yang boleh mengubah. Tengok sejarah. Di Afrika banyak dia punya, tapi naiknya Nelson Mandela katakanlah. Ketua tu dia ada sesuatu dalam diri dia, ciri tertentu, kehebatan tertentu, the great leader tu siapa ciri ada dalam diri dia. Dan ciri seperti itu dia boleh ubah. Dia boleh tentukan hala tuju, kompas destinasi pelayaran tu dia tahu nak kemana. Dan dia konsisten dalam itu, istiqamah. Dan sejak dia awal
katakanlah, okey saya terus terang aja sini lah. Kita letak Mahathir dah pernah kita acu dah, kita tera dengan Kelantan, kita tera dah. Kita tera Pak Allah, kita tera Nadi, kita tera siapa lagi? Mayudin, kita tera ya apa nama tu Ismail Sabri ya. Kita nampak dia tak ada sesuatu, bukan negara leader lah. Tak ada sesuatu gagasan pemikiran yang boleh bawa. Dia boleh ubah. Tak ada faktor umat, dia boleh tentukan, boleh ubah apa nama budaya umat. Katakanlah bukan jenisnya. Saya rasa kalau Anwar dia boleh benda tu. Sebab ciri itu ada dalam diri dia. Sejak daripada awal pun saya tengok yang dia bangkit isu baling ke dulu dalam zaman dia sekolah lagi kan tu. Dalam universiti. Dan dia angkat ialah apa dia? Pembelaan terhadap orang susah, orang tertinggal, orang yang tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada pemerintah. Dan hal itu yang dia bawa itu sampai sekarang itulah dia. Jadi dia tahu apa yang dia nak buat itu sesuatu yang mungkin susah. Ya, bukan susah lah, saya rasa orang lain pun ada cuba masuk kan kena balik kan kena. Jadi dia itulah dia yang dia terima berbagai tribulasi pun kerana itu. Dan dia tetap tidak berubah. Kalau kita tengok ciri-cirinya, kita tengok misalnya dia ada latar belakang yang baik. Latar belakang penglibatan dia dalam gerakan, pemikiran, buku bacaan dia, kenalan dia, segalanya. Apa yang ada di belakang tu satu yang tidak kelihatan, tapi pemikiran mereka tu nampak ada di belakang yang dia boleh bawa. Katakanlah kita pergi rujuk kepada bidang pemikiran Islam. Pemikir Islam antarabangsa dan iktiraf dunia nampak ada di belakang dia. Dan mereka tak ada pernah kontari Anwar dia tak boleh misalnya kerana pemikiran dia sudah menyeleweng. Pembawaan dia sudah dipengaruhi oleh macam-macam yang dituduhkan, kita tengok sekarang. LGBT. Ada pun LGBT lah, Zionis lah, Amerika lah, macam-macam. Tapi ramai orang, kata dulu Syekh Qabawi, Ar-Rasyuni, Rashid Al-Ghanushi, Hasan Turabi, yang lain-lain tu, tak ada pula seorang pun yang tarik balik. Nak kata dia tak betul dah perjalanan dia. Saya tengok dalam ABIN tu ada lebih kurang 50,000 ahli seluruh negara. Yang kena, masa Kelantan kata kena, kalau diselidiki mungkin ada sebab-sebab tertentu, sebab peribadi. Datuk Noordin faham tu kelok tu. Kelok artinya sama ada dia hilang dalam radar. Dia hilang, hanyut. Dia hanyut. Dan yang hanyut-hanyut ni ada juga yang panggil dia pelantung balik. Dia pelanting keluar agak, dia kadang-kadang dia buat sesuatu yang memburukkan lah. Kegelinciran lah. Tapi kita tengok apa diselidiki secara, saya tidak ada terlalu dekat. Tetapi sering ada dalam perbincangan seperti itu, mereka sebut orang ni yang berpatah balik, orang itu berapa orang dia bergerak. Ada sebab-sebab tertentu, sebab peribadi. Sebab-sebab peribadi, tak dilantik itulah, tidak disokong inilah, tak sangkung tak dapat kursi, terazak di universiti, honor lah, tak ada dapat jadi naik chancellor. Benda-benda yang peribadi, saya pernah jumpa beberapa orang, dia buat PhD di London, kebetulan saya jaga sebahagian daripada mereka lah, saya bertugas di situ. Dia MSD di London tu. Saya jumpa beberapa orang, tak ramai yang bergerak. Saya tak fikir dia boleh memboros begitu rupa. Saya tak apa kenal. Apabila saya tanya lah warnanya perangkat dengan dia pernah belajar dia tu tak dia ustaz dia apa hal yang dia nak dulu, Anwar tak sokong. Anwar tak tahu lah Anwar ni dia tu. Saya kata orang yang saya tanya, saya pun pelik muka Anwar ni dalam latar belakang yang tu macam tu kok. Dia jenis bukan menyokong orang tentu kroni ni, kroni dia tak ada Anwar.
Saya pernah ada satu pengalaman Ustaz Razali Nawawi. Dia bawa balik kereta masa dia London. Kereta tu tak dapat permit, tak dapat AP. Saya pun kena tahan juga. Saya pun kena, dia pun kena. Prof Razali Nawawi kan. Dia kata, Ustaz Afin, entah dah jumpa Anwar. Dia kata, tak. Saya kata, Ana malu lah Ustaz nak jumpa. Sebab nak minta. Masa tu dia, maksudnya Menteri Pendidikan. Dan jadi timbalan PM Ustaz pasti. Dia kata, Ana jumpa. Dua kali dah dia kata. Tapi Anwar ni tak ada respon. Dia diam. Dia tak kata yes, dia tak kata no. Jadi watak-watak itu kekal sampai sekarang. Dan yang saya pun tak terlalu tinggi dia punya penglibatan. Tapi ada beberapa peristiwa yang kita lihat betul lah. Orang yang tak dapat bantuan Anwar, benda tu sepatut dia nak sangat benda tu. Dan benda tu di bawah kuasa Anwar boleh bagi. Ya. Katakanlah kalau di Selangor, Universiti Selangor, katakanlah sebagai contoh. Ada jawatan tertentu, orang tu nak sangat itu. Dia pun agak mungkin layak lah kot. Ada profesor, dah ada misalnya. Anwar tak bagi, tak ada start sokong. Jadi dia agak marah sungguh lah. Agak kecewa. Jadi saya tengok, itu satu kata yang saya nak timbulkan. Jadi soal orang tu dia ada bakat, orang Arab kata mauhib. Dia ada satu anugerah tertentu. Bukan semua orang boleh jadi. Saya tak tahu Tok Muk ni mungkin ada mauhibnya, tapi tak tahu lah apa pun. Saya ni peselipit. Tapi mungkin ada mauhib tertentu ni orang ni, kalau dia cakap benda tu benda terjadi. Kalau dia pimpin orang ni sebut gagal semua fikiran tu, orang boleh terima. Kalau dia kata no, orang pakai tak jadilah semua. Itu watak tertentu yang ada pada Anwar. Yang kalau letak di depan, tadi saya punya letak Ismail Sabri, Ustaz Adi Awang di depan tu. Kalau sekarang ada siapa? Bekas Perdana Menteri lah, letak Ismail Sabri, letak pimpinan parti. Ismail Sabri, letak Mahdi Yassin, letak siapa lagi? Adi Awang. Ya. Lepas tu Anwar Ibrahim. Agak-agak yang kita rasa orang ni boleh ni menentu. Bahtera tadi. Ya. Bahtera, saya rasa Anwar. Secara jujur saya lah. Iyalah. Tadi memang tak boleh letak sebab tak pernah dicalonkan pun. Pernah dicalonkan. Parti dia sendiri pun tak calon. Saya nak menumpang. Jadi macam mana nak mulia kemudin Bahtera. Tak pernah nak minat nak jadi nakhoda. Jadi saya rasa itulah ringkasnya. Okey. Nampaknya itu gaya orang dakwah bercakap. Tapi nampaknya kita semakin jelas, bukan saja pilih orang, tapi orang ini. Bukan saja pilih parti, tapi parti ini. Macam mana Awi, sebelum kita nak suruh orang, siapa dia sebelum daripada yang berasa nak bagi komen ni? Saya nak buka dulu. Awi, nak komen Awi? Terima kasih. Pertama sekali saya nak balik pada Datuk Harun tadilah. Bila Datuk Harun sebut nama saya kan. Okey, pertama sekalinya sebab politik ni complicated. Jadinya bila kita kata dalam situasi negara yang getir pada hari ini, sesuai dalam memilih sebuah organisasi yang dah tersusun. Maksudnya bukan lagi individu untuk memimpin secara parti kecil-kecil ataupun individu seorang-seorang calon bebas untuk jadi pemimpin. Itu rasanya agak menambah lagi beban pada pimpinan akan datang. Sebab negara kita agak kritikal, nak baik pulih ekonomi, nak
penyatuan bangsa balik, yang selama ni kita hanya bincang tentang penyatuan Melayu, dan next lepas election kita nak menyatukan balik bangsa, menghilangkan prejudis antara bangsa, antara kaum yang kita dah tekan hari ini. Kita kata boleh sembelih orang bukan Islam, kita boleh kafirkan orang, boleh masuk api neraka orang. Ni yang berlaku pada hari ini, dan selepas ni kita nak menyatukan balik hati-hati yang dah terasa ni. Okey, itu yang pertama. Dan kalau kita pilih secara individu, seorang dengan banyak idea, gagasan, integriti yang hebat, yang quality education yang luar biasa, dan bila sampai dalam kancah politik, pertembungan, ni akan menyebabkan lagi idea tu takkan lagi sampai. Jadi untuk melahirkan pemimpin sebuah negara yang baik, sebenarnya sparring ataupun latihan dalam parti itu penting. Maksudnya daripada ketua cabang, ketua bahagian, dia kena memikat, walaupun dia cerdik macam mana, ada PhD, ada engineer, ada apa pun, tapi dia tak boleh nak tawar hati pengikut yang kecil dalam parti tu pun, macam mana dia nak memimpin untuk sebuah negara. Dan kita lihat hari ini, berapa ramai academician yang masuk politik, akhirnya kecundang, yang menjadi liability pada parti. Termasuk Aziz Bahari yang hebat dari segi law sendiri, bila masuk dalam politik DAP, tak tahu ke mana nilai dia, hilang macam tu je. Dan kita tak nak academician kita yang hebat, yang berkualiti, dengan kaya pengalaman dan sebagainya, bila masuk politik mendapat sindrom kebodohan sebab kena sumpah hari-hari dengan masyarakat. Okey, tu yang pertama. Minta maaf Dato' Harun sekali lagi. Lepas ni kita jumpa minum kopi saya turun Kedah nanti. Okey. Yang keduanya, bila saya tertarik dengan idea untuk menyatakan integriti bersih cemerlang best selama 31 bulan memerintah. Okey, kita lihat dalam masa 31 bulan apa yang berjayanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hanya siapa pun boleh memerintah kalau kurung penduduk macam tu, kurung rakyat macam tu, tanpa memberi solution, idea. Kurung rakyat, bagi duit sikit-sikit dengan bajet yang berbilion, ratusan bilion tanpa dibahas. Macam mana kita nak nilai dia bagus? Sebab dia bagi duit dekat rakyat, bagi makan. Cukup ke makan tu? Berapa ramai nyawa yang terbunuh, berapa ramai yang stres, berapa banyak syarikat yang tutup disebabkan oleh PKP yang berlaku pada masa itu. Okey, kita kata nyawa dan sebagainya. Kita lihat negara lain berapa lama PKP dia, macam mana dia menyusun PKP dia dalam masa 2 minggu ataupun paling lama pun sebulan untuk dan buka balik ekonomi. Kita bertahun, hampir 2 tahun, dan kita kata ini adalah Perdana Menteri yang paling best, paling bersih. Kita tak audit akaun masa PKP, kita tak bahas pun akaun masa PKP, kita tak bahas pun macam mana vaksin apa yang nak dibawa, peruntukan untuk doktor, untuk ni. Dan ramai pun dia kata, kakitan kerajaan kata tak dapat imbuhan ataupun bayaran daripada pekerja frontliner, daripada kerja yang diorang buat, dan berapa banyak stres. Dan kita lihat hari ni berapa banyak syarikat IKS jatuh. Dan adakah tu kita kata best quality, integriti, paling bersih, paling suci? Tak, kita lihat sejarah-sejarah dia juga. Dan kita lihat rekod kehadiran di parlimen. Ada kita kata ni PM paling bagus, kehadiran tak datang. Nombor 2, orang parti nombor 2. Sama juga kaki penting. Macam mana kita nak kata ni adalah ulama yang akan memimpin negara, tak datang parlimen tu. Tak datang parlimen, sedangkan tu adalah tugas hakiki dia sebagai ahli parlimen. Dia bandingkan dengan budak sekolah. Macam mana level ulama boleh bandingkan kehadiran dengan tugas hakiki sebagai budak sekolah? Budak sekolah makan RM5 je satu hari. Kenapa ulama ambil gaji sampai RM20,000 tak payah buat kerja? Kenapa ambil gaji ahli parlimen tak pergi parlimen? Adakah ni yang kita nak katakan ulama yang memimpin? Dan kita sayang ulama ni, dan kita tak nak ulama dikotorkan oleh statement-statement yang sebegini, yang menyebabkan dia sepatutnya jadi contoh, akhirnya menjadi liability kepada masyarakat. Dan saya sikit saya nak ulang berkaitan dengan UMNO sikit je tu. Okey. Ya, sila. Okey, UMNO mungkin menghadapi krisis pada hari ini dari segi kepimpinan. Maksudnya terlibat dengan krisis rasuah. Kalau kita lihat lebih kurang dalam 4 atau 5 orang pemimpin utama, tak kira lah sama ada dibersihkan, walaupun nampak macam dibersihkanlah. Okey. So kita lihat dekat situ, UMNO bukan kita nak kata secara keseluruhan UMNO tu buruk, rosak. Dan sebenarnya bagus, tapi style yang berlaku bila UMNO kalah, sebenarnya hampir-hampir UMNO dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi disebabkan separuh jalan, yang menghulur tangan pula tongkat baru daripada ulama juga yang menghidupkan balik pemimpin yang patutnya dah masuk dalam penjara. Jadi bila UMNO baru lahir, contohnya ada pemimpin seperti KJ,
yang bersih, yang berkualiti, yang hebat dari segi idea dan futuristik tentang negara. Ini adalah pemimpin yang kita nak bawa untuk memimpin negara. Dan bukannya pemimpin yang lama yang duk rasa macam dia bagus tapi kata orang tu kata orang ni, tapi dia sendiri kehadiran pun fail. Dua-dua bahkan apa? Dalam satu parti dua-dua tak datang parlimen. Bayangkan ni adalah pemimpin. Esok kalau anak kita ponting sekolah, jangan salahkan anak sekolah. Dia akan kata Perdana Menteri ponting, timbalan dia yang ulama pun ponting. Tak dosa pun ponting sekolah. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat mengundi. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini baguslah ni sempena dengan minggu terakhir sebelum kita mengundi ya. Tapi jelaslah ya. Tumut. Ya. Boleh saya tambah sikit tak? Saya sikit je. Kita saya nak bandingkan antara kata barisan Mahyudin Yassin pun daripada UMNO jugalah, daripada DNT UMNO lah. Ada aliran perkauman, UMNO berpihak itu perkauman. Satu lagi atas gender agama, aliran agama itu pun sesuatu yang saya rasa tak dapat nak menyatukan negara majmuk sepenuhnya. Dan orang yang boleh itu Anwar. Anwar orang yang boleh diterima oleh semua kaum. Dan dasar perjuangan dia pun dasar yang ta'ayush as-silmi. Yang katakan satu apa namanya? Kehidupan bersama. Hidup bersama secara damai. Itu satu gagas pemikiran, satu dasar perjuangan yang dibawa oleh Anwar daripada awal start, daripada awal dia dulu lagi. Dan dia tak masuk PAS kerana itulah. Karena kalau bawa apa nama tu, aliran perjuangan tu ala katakan Iran sikit, ulama Asroban pergi depan, rasanya orang kufar, orang non muslim awal lagi dia tolak dah. Bawa wajah-wajah yang agama dia sekarang ni kata wajah Taliban. Begitulah dia orang nak cuba nak burukkan. Okey, terima kasih Ustaz Arifin. Ini dia dah datang lewat ni tak boleh nak apa sebenarnya. Masa tak terhad ya. Masa lah. Jadi saya rasa hari ini satu je temu. Ada lagi ada mengenai dia kata model Andalusia dengan model apa nama ni Syria lah, Syam. Dalam satu zaman keluarga yang sama, Umayyah. Kita jawab soalan Datuk yang tajuk hari ni sebut tu. Yalah. Kita bukan nak masalah dah. Jawab soalan yang Datuk. Okey. Masa nak habis dah. Ustaz Arifin. Nanti hadir lepas pilihan raya ni kita bincang masalah-masalah yang berbangkai lebih berat daripada yang kita bincang pada hari ni. Okey. Jadi ada 2-3 minit lagi Datuk Gas. Kita bagi peluang Datuk Gas ini sebab lama tak datang. Dia buat apa tu kesimpulan hari ni. Kita akan melihat kerajaan campuran yang saya boleh cakap sikit Datuk lepas ni. Seminit saya Datuk okey boleh. Okey. Bagi ke Datuk Nordin dulu. Tak bagi Datuk Gas dulu. Saya lepas Datuk Gas Datuk Nordin nak sikit. Saya hanya melihat bagaimana kita mencuba coalition kerajaan campuran yang kedua. Itu ajalah. Jadi susah lagi lah kita berbincang di sini untuk memberi pandangan kepada masyarakat. Okey, Datuk Nordin. Jadi sebagai penutup Datuk, balik pada tajuk Datuk tadi lah ya. Sama ada pilih parti atau atau calon. Ya, banyak pandangan berbeza di sini ya. Jadi saya tetap dengan pandangan saya, iaitu pilih parti yang memang betul, tapi antara parti-parti itu tengoklah calon mana yang lebih baik. Selalunya antara parti ini kita dapat beza sangat kebaikan antara satu calon tu. Ya. Jadi bila keadaan demikian susah dibezakan. Jadi maksudnya partilah jadi parti lah. Ada keadaan yang mana kita boleh bezakan antara calon dalam semua parti. Very obvious cases misalnya kan. Ya, jadi dalam keadaan begitu, saya ingat pilih calon dulu kot kan. Ya, jadi itu beri perbezaan untuk kau jadi wakil
parlimen nanti yang boleh bersuara Datuk. Jadi pada penutup Datuk, kita nak tahu sama ada pengundi ni pilih parti atau calon. Okey, lepas ni Datuk kita bincang benchmarking dia ialah parlimen Langkawi Datuk ya. Okey, itu akan merupakan jawapan pada kita Datuk. Kalau Tun Mahathir menang, bagi pandangan saya ialah faktor calon Datuk. Kalau Tun Mahathir kalah, itu adalah faktor parti Datuk. Okey, kita jawapannya selepas 19 hari bulan Datuk. Okey. Jadi untuk Parlimen Al-Star ni saya agak berbeza Awi ya. Ini kita tak boleh tengok secara umum. Al-Star dia politik berbeza. Okey, saya tegaskan dari awal kan. Jadi untuk Al-Star ni ada 7 calon, 2 bebas. Okey, saya mohon kepada semua pengundi Al-Star ni, saya kata okey, pilihlah calon yang terbaik. Okey. Sebab apa? Saya pun tak anti calon lain. Contohnya macam calon PKR. Seorang bangsa Cina, dia dah adun bakat arang di Sungai Petani, bukan duduk di Al-Star. Dia nak jadi calon di sini, dia orang luar. Jadi kita cukuplah dengan calon jadi wakil kita yang touch and go Datuk. Itu penting untuk rakyat tempatan. Dia nakkan orang yang tinggal di situ, yang tahu keadaan di situ. Selain daripada parti dan juga kebolehan calon lah. Itu faktor yang penting juga. Jadi dalam keadaan demikian, tengoklah calon. Tapi kalau antara calon dalam parti-parti itu susah kita nak bezakan. Orang ni kata dia bagus, kata ni bagus. Kemudian tengoklah faktor parti. Okey, itu saja saya nak tutup saya ni Datuk. Okey, terima kasih Datuk dan terima kasih kepada semua yang berbincang pada hari ini. Dan saya rasa walaupun ini adalah perbincangan terakhir kita sebelum daripada hari mengundi, tetapi saya juga menganggap bahawa ini adalah juga pendahuluan kepada perbincangan kita sesudah pilihan raya nanti hari Selasa lepas hari Sabtu. Agaknya belum lagi kabinet itu dibentuk dan kita tengok bagaimana kita kata Datuk Gas tadi, kerajaan campuran bagaimana bercampur itu, dan kata Datuk Nordin dengan Ustaz Arifin dan begitu juga siapa dia lagi tadi ini Awi sebagainya, bagaimana tokoh mana dalam keadaan yang terpaksa kita campur-campur politik itu, tokoh yang hebat itu akan naik. Kata sosiologi, dia kata dalam berhadapan dengan kegelutan, kegawatan untuk memilih seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang paling berkesan akan naik dengan sendirinya secara spontan. Jadi itulah yang kita harapkan dalam negara kita ini, dan bagaimanapun apa yang terjadi, kita harapkan negara kita beransur hampir kepada satu kebaikan. Kata orang-orang zaman dulu bahawa peperangan itu boleh memberi kebaikan kepada umat manusia. Walaupun kita tengok peperangan itu kita benci, tapi akhirnya masyarakat akan menerima faedah banyak daripada peperangan itu. Dengan itu sekali lagi saya ucap terima kasih kepada para peserta dan juga kepada para penonton dan yang orang mendengar daripada apa saluran yang ada. Diakhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.